warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya, masih lagi bersama dengan channel seadanya. Pada sidang pada hari raya ketiga Syawal ni, kita akan membuka kesinambungan padanan dan susunan daripada berbagai cerita kitab-kitab terdahulu. Akan perihal rahsianya orang Melayu, kisah Musa dan Daud, termasuk Isa Ruhullah di dalam cerita wilayahnya Perak, Melaka dan hubung kaitnya Gunung Ledang. Jadi kita pelik kan, dia dah jadi besar. Cerita kosmologi orang Melayu jadi besar. Perak, Gunung Ledang, Melaka, pohon sala, dawa-dara, dan yang terbaru pokok jambu. Pokok jambu ni baru terjadi semalam. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita kembali kepada kisah Musa AS dan Nabi Allah Daud akan cerita tanah Melayu kita. Jadi di hadapan kita ni ada Theological, Biblical and Ecclesiastical Dictionary Old and New Testament. Maksud dia penyaksian ataupun lembaran lama dan baru. Guide to the Practices and Opinion of All Sect and Religion, Cyclopedia Religious Knowledge by John Robinson Didi. Lantas 18, 16, 15 cerita dia semua cerita lama. Tapi bila kita telah dilanggar oleh tentera bersekutu syarikat India Timur, syarikat-syarikat ni ada cerita dia. Nama-nama lama dah berubah, mereka tukar nama baru. Jadi Ophir dan apakah kisahnya Musa AS dengan Ophir tadi? Ophir was the son of Joktan. Dulu kita kata Gunung Ledang ni Ophir. Ophir itu adalah pegunungan. Jadi dalam Scripture dan juga cerita Biblika, Taurat, Zabur dan Injil ni kadang dia rujuk Gunung Ophir. Kadang dia rujuk Ophir itu adalah anaknya kepada Joktan. Maksud dia apa? Ledang tu merujuk pada nama keluarga anak Joktan Bani Israel. Pening kan? Jangan pening. Lantas Musa kenal orang yang duduk di Ledang, duduk di Melaka, duduk di Perak. Nabi-nabi dan Rasul kenal puak-puak ni, kaum kita orang Melayu Jadi bangsa Ophir yang berasal daripada anaknya Joktan, yang kemudian dikatakan orang zaman dulu kan, orang zaman dulu nama Mesha tu lebih kurang macam Malaysia kan, masa dan nama-nama zaman dulu. Kelompok atau keluarga yang duduk di kaki gunung tadi. Jadi gunung itu dinamakan sempena nama anaknya kepada Joktan. Jadi kita baliklah kepada gambar rajah, cerita, peta Lemi ke Greek ke zaman dulu. Mount Ophir tu kat mana? Depa ni duduk tang mana kaki Gunung Ledang? Tu Mount Ophir Melaka 1875. Sebenarnya dia bukan 18, dia ada sejarah yang lebih langka. Benda ni akan pecah akhirnya. Jadi di dalam memahami apa maksud, adakah dia merujuk pada gunung yang sekarang ni kita kata gunung itu dinamakan sempena satu keluarga Nabi dan Rasul, keluarga ketuhanan. Jadi adakah kita orang Melayu hari ini ada ciri-ciri anak Joktan tadi yang memegang wilayah Ledang? Tapi sebelum saya mulakan perceritaan nama, kepribadian dan juga simbolisme orang Melayu ni, kena tak dengan apa yang mereka kata ni? Gunung Ledang bukan sebarang gunung kan, ya tak? Ada Puteri Gunung Ledang, ada Harimau Gunung Ledang, ada Adiputra, ada Hang Tuah Pi Guru kat sana, ada puteri-puteri, ada nenek kebayan. Zaman lah ni masih lagi tersisa kerah Gunung Ledang. Jadi macam mana kita nak lihat sebagai selaku orang Melayu dalam kita nak mengenali apa maksud dan takrifnya orang Melayu tadi? Jadi kita merujuk ke depan ya.
Philip Chidi Nemanzi MD, medical degree, dia ni doktor lah kan. Mediator of Yahweh, Culture of Life, Volume 1, Learn to Read Egyptian. Di dalam mereka kan, mereka mencari akan satu cerita langka. Mereka akan rujuk pada Egyptian hieroglyphic. Kita bagi turun kat bawah. Ophir, Hebrew, maksud dia turban. Turban ni serban lah, yang menutup kan? Yang dia menutup. Tetapi kat bawah ni kita tengok yang bahasa yang paling agak berat. Obey God, patuh kepada titah perintah raja sekalian alam. Ni kalau saya kata lagu ni orang Melayu faham tak? Orang Melayu asal faham kan? Yang saya katakan dalam kitab ketuhanan orang Melayu, Melayu tu apa hajat Tuan hamba. Tuan hamba daripada mana hendak ke mana. Orang Melayu bertuan, dia merujuk kepada Tuan dia yang dikatakan Tuhan atau God dalam perlambangan filosofi Ophir atau ledang. Maka kalau kita pergi lebih dekat, tidaklah sesekali Datuk Laksamana Hang Tuah akan mengingkari perintah raja dia. Raja yang mana? Raja sekalian alam. Tuah taat setia kepada raja. Raja yang mana satu? Raja yang satu, Esa Tunggal sejati. Jadi macam mana kita nak khilaf cerita tadi? Cerita Adi Putra, Putra Tunggal, adakah dia merujuk pada Isa Ruhullah? Dan siapakah Datuk Laksamana Hang Tuah? Padanan ni kita kena cerdik sikit lah. Dalam kitab-kitab terdahulu kita tengok duka kan, duduk tu sit, talk and look at the divine light, diklah. Dukala, duduk tenang, bercakap, pandang cahaya ketuhanan. Tu maksud diklah Hebrew. Obale, maksud dia apa? Buang tabir, tengok langsung pada yang satu tu, dia cross you look at. Tidak ada lagi awan atau tabir kan? Jadi Shiba Ishi Abba, the head of branch of the family. Jadi cerita lombong Nabi Sulaiman, siapa? Ratu Shiba. Adakah dia puteri Gunung Ledang? Ketua kepada keluarga Ledang tadi, Melayu, Ophir. Bila kita tak faham bahasa-bahasa dan maksud tu, sabar tu nampak depan tu. Sabatin, nabatin, ahli kitab. Lah, kita nak lari tang mana ni? Saya kata takkan saya masih sembang kari. Lantas kita balik. Ni selingan lah kan. Hanya ada satu tempat daripada zaman Greco-Roman, Sulaiman dan Nabi-Nabi Rasul terdahulu, semasuk cerita zaman Nabi Daud, yang dikatakan Perak tadi, native tin, hanya ada ketika tu kat Melaka tin. Tapi dia kalih, dia kata ada juga tin dekat England, Cornwall. Lah kalau tin timah ada kat London tu, dia pergi mining lah kan. Ni 1778. Macam-macam cerita wayang ada dalam cerita Mat Saleh depa. The descendant of Eber, iaitu Joktan. Joktan tu anak Joktan. Itu apa dia? Kita ulang balik. Itulah Ope, itulah ledang, itulah berangkai dengan kueda. Kueda ni kalau saya buka saat lagi, kita lagi pening. Dalam Bible ada kueda ke Kedah lama. Tengok Eber, Aber, the place of God, kedudukannya ketuhanan tadi. Kota cahaya, ada orang kata kota Nabi Adam. Jadi keturunan Eber ini adalah Joktan, itu Melayu, atau gugusan Ledang, Melaka dan Perak, Perah, Wakil. Ya Aka Atu Unu, God give you instruction. Itulah galang ganti kepada hamba sahaya Melayu bertuan, ketuanan Melayu.
Ketuhanan Melayu ni bukan gebang, cerita wayang. Ketuhanan Melayu, Tuhan Raja kita, Raja sekalian alam, memberikan perintah dan orang Melayu dengar, faham. Tuan hamba, apa hajat tuan hamba? Nak lari tang mana? Merujuk pada Tuhan kita. Siapa Tuhan? Tuhan dan Tuhan kita siapa? Yang satu, yang Esa Tunggal, tauhid sejati. Jadi kalau hari ni kita cerita orang Melayu, ketuhanan Melayu, Tuhan Melayu, hamba sahaya, sahaya seadanya, kita nak lari tang mana? Jadi saya minta maaf lah kepada sidang hadirin. Daripada awal channel seadanya sebelum digodam, dalam kitab ketuhanan orang Melayu, saya kupas secara ilmiah tanpa membuka sejarah kitab-kitab terdahulu yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu yang ni depa dah kona. Jadi alhamdulillah, insya-Allah, andai hayat saya masih panjang, family tree, gugusan filosofi dan kosmologi ini akan dikeluarkan dalam buku saya bulan ini, yang saya katakan Kitab Ketuhanan Melayu 2.0. Dalam kosmologi dan filosofi keturunannya Joktan tadi, munculnya perkataan Al-Modad, Alomada ada, my counsel never fail. Sentiasalah kita ada Tuhan, kita ada Raja, kita ada Dia, merujuk kepada Dia dan Ia. The divine light, cahaya ketuhanan. God resolved for the people. Itu jerah, belum perah lagi kan. Jadi inilah sebuah cerita yang mana tanpa kita memahami kedudukan sejarah sebuah bangsa, kita akan rugi yang amat sangat. Jadi kalau kita katakan Ofir merujuk pada serban yang menutupi ketuhanan, apa kena mengena Ofir ledang Melayu dengan utusan terakhir ataupun yang dikatakan orang Melayu itu beragama Islam? Turban, sarban merujuk kepada the prophecy, the coming of the Messiah. Ni kalau saya cross over kepada the prophecy of the Messianic punya kosmologi, way of thinking. Ni lagi berat ni. Saat lagi saya akan disoal siasat. Ni Tok Fauzi cerita sembang kari lagu mana ni, kebau mana dah tumbang dah, hang masak gulai kawah mana pula ni kan. Obey God. Titah, menjunjung apa tu, di bawah batu jemala tuanku. Orang Perak kata lagu mana? Menjunjung titah perintah di pesada, di Gahayu, batu jemala batik, merafak sembah. Jadi Ofir, Hawilah, Jobab. Hawilah ini juga terpalit dengan sejarah bangsa ini ditidakkan tanah mereka. Dah berlaku dah pun. Maksud dia hari ni, tuan-tuan, saya ada benda duka cita pada hari ketiga Raya Syawal. Dah berlaku dah. Malaya, tanah Melayu dah out. Bila perjanjian kemerdekaan diisytiharkan, tanah Melayu nama gaib, mereka telah ditidakkan tanah mereka. Sedangkan kedudukan orang Melayu ke Sabah ke ada dalam Old Covenant dan New Covenant, dan Old Testament, New Testament. Ini perjanjian ketuhanan dalam teori saya dan baca saya kitab-kitab yang terdahulu. Hamim wal kitabil mubin. Mereka yang beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, janji Allah masih menjaga kitab-kitab yang tidak boleh diubah. Perjanjian Allah mana boleh ubah? Ini perjanjian kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Jadi dalam kajian-kajian saya baca depan ni lah kan,
iaitu satu saya katakan polimik dan dalima orang Melayu. Yang terpalit dengan batang hidung saya itu Kedah. Abramuna Nahori Baswira Izana Ria Muka. Muka tu kita dah faham apa maksud muka. Abramu Akaba. Akaba pun kita faham mereka nak kona tak sat lagi mereka kona lah kan. Ari Sarai Gunung Jerai. Ria Muka. Akaba ada 2 kali dia mention tu. Harani. Milika na Isika. Kalau kita baca lagu mistik kan, rangkap ada depan ni. Ni bahasa Afrikan, Afrikaner punya bahasa. Yang menceritakan rangkap daripada sejarah Taurat, Zabur atau Talmud tadi. Akan cerita Ibrahim dan Sarai. Nama Sarah baru, nama lama dia Sarai. Jadi polemik cerita Gunung Jerai, Ibrahim, nama Sarai sama macam Ofir, Ledang, keluarga Sarai merujuk kepada duduk di kaki Gunung Sarai. Boleh jadi macam tu tak? Kalau boleh jadi macam tu, kita lagi pening lah kan. Di utara, keluarga Sarah dan Sarai. Di selatan, keluarga Ofir, Joktan, anaknya kepada Joktan. Ni lagi berat keluarga Ibrahim ada, Daud ada, Musa ada, Isa ada. Jadi kita ada kembaran cerita di sana dan cerita di sini. Jadi kita palitkan lagi bukti atas bukti. Ini pun saya baru dengar. Nabi Allah Ibrahim bapa agama teaches astronomy to the Phoenician. Yang saya rujuk Phoenician itu adalah Malay Fleet atau Malay Armada ataupun ahli laut yang terpalit dengan Kedah Tua, Kedah, Kalahba. Kenapa astronomi penting kepada pelayar dan kapal? Tapi kat sini dia kata ada kembaran. Ilmu ini didapati daripada Nabi Allah Ibrahim kepada Malay Fleet dan Egyptian. Nampak? Dan terpalit dalam cerita ini keluarga Nabi Nuh. Jadi keluarga Nabi Nuh ni ada kedudukan di dalam tanah Melayu. Ada dia punya world history. Ada saksi hidup dan saksi yang dah mati. Yang nak cerita kedudukan Nabi Nuh dan penceritaan tapak turunnya manusia di wilayah Nusantara. Jadi terang dan nyata Phoenician itu merujuk pada Malay Fleet. Merujuk pada Kedah Tua. Tapi kita bergaduh dengan Egyptian tadi. Jadi kat sinilah kita bertemu dengan satu cerita yang masuk akal. Di tanah Melayu ada piramid. Dan dikatakan orang piramid tanah Melayu lebih tua daripada piramid Egypt. Tapi hutan dah naik. Jadi ini bukan sembang kari lagi. Inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan akhir zaman. Bila kita tidak mengenali pertikaian dan peperangan yang langka di dalam satu cerita The End of Days yang dikatakan Malhamah Al-Kubra. Jadi di samping kata-kata bicara yang merujuk kepada tanah Melayu ataupun Ofir dan Ledang, maka muncullah yang saya ulang kembali Josephus, penulis kepada bicara-bicara atau rangkap berkenan dengan Isa Al-Masih tadi, berkenan dengan Joktan, Samaritan, Semit, Akaba, Kaabah, Meka, Petra, jalan-jalan yang terkalih dua. Cerita mereka, cerita kita dengan cerita yang hakul, yang sebenar-benarnya cerita ketuhanan tadi. Dan muncul kat sini asatir, Asani, bangsa Asa yang mengenali bangsa Tauhid. Dan kemudiannya menjadi satu polemik yang dikatakan ahli Sufi. Sufi ini dikata lebih tua sebelum Islam, yang memegang kepada aliran Tauhid. Ini ada pecah dia tau. Jadi ini masih dalam bentuk teori. Siapa nak kata saya berteori lah kan. Lantas ni sebenarnya selingan ni semua akan ada dalam buku saya yang akan keluar bulan ni. Cerita akhir zaman. A prince, ruler will perish in his day in secret. 100 will flee to the border of Sichem. Ni macam Siam kan. Putra,
Then shall arise two kings, they shall be master of city and province. All the people of the east shall be scattered. Ni merujuk pada Atlantis yang hancur berantakan, perang yang melibatkan nuklear dan segala bana yang dikatakan melibatkan Dewata Raya, yang termasuk kisah Ramayana dan Mahabharata. Tetapi ada berita menakutkan. Di dalam sejarah dan pengkaji mereka sendiri, mereka telah menamakan siapakah yang dimaksudkan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Itu Gog dan Magog. God will perish in grief. In his day the people will turn back to sin and they will forsake the covenant. Dan telah berlaku pada hari ini. Kita dah tak peduli langsung akan perjanjian dengan Yang Maha Esa, the old covenant or the new covenant. Sekali lagi, ini saya bukan pendakwah Kristian. Dan mula ada orang tuduh saya ni gebang pasal kitab Injil, Taurat, Zabur lah, Talmud lah, tanah lah, seolah-olah saya nak promokan agama Kristian. Tidak. The sin and punishment indicated in this verse are very fully elaborated and worked out visibly under the Salic king. A brave man, a warrior, and many of his neighbours will be indignant with him. Ini Malay Fleet. Ini kesaktian bangsa Melayu dan pentas Nusantara dan kefahaman akan perintah dan berhubung langsung dengan Yang Maha Esa tanpa sebarang tabir yang tadi telah saya kupas, merujuk kepada orang-orang Melayu. Melayu bagaimana sendiri mau fikir. Dan tetaplah saya ulang untuk sekali lagi, Melayu itu beragama Islam. Melayu itu bukan beragama Kristian, Nasara dan sebagainya. Ahli kitab kita kekal sampai hari ini. Tetapi Islam yang bagaimana itu akan saya kupas di dalam babak berikutnya. Maka saya paparkanlah bukti atas bukti. Ofir Melaka, Melaka Ofir, Ofir Perak. Dan muncullah nama-nama yang di dalam peta lama Ptolemy yang telah menjadi padanan yang telah mereka tukar dan alih sejarah, yang terkait dengan Phoenician, Aqaba, Ailah, Ekana, Mekah dan juga cerita-cerita jalan sutera. Telah berlaku dalam sejarah kitab-kitab langka perperangan antara the Israelite dan Phoenician Mariner, dan sebuah sejarah yang tertutup daripada kebanyakan pengkaji-pengkaji yang dikatakan biblika atau kitab-kitab lama. Itu serangan yang telah berlaku kepada Kedah Tua dan kepada empire yang dikatakan Langkah Suka ataupun Merung Mahawangsa yang ada tapi nama dah berubah dalam the Old Testament dengan New Testament. Cerita Melayu ada dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, Tanah dan juga Talmud. Nak lagi mana? Komplot dan konflik kita yang paling teruk Bila mana orang kata tak ada kan Nabi dan Rasul daripada kalangan orang Melayu? Ada sebenarnya. Ada. Jadi saya sekali lagi bukanlah sembang kari. InsyaAllah susunan ini akan saya susun kembali di dalam sebuah cerita yang lebih tersusun yang saya keluarkan dalam bentuk naskah. Kita bakal bertemu kembali dalam babak berikutnya. Disclaimer bagi spy J-Bond kan yang nak report polis kat saya kan. Ini sebab saya duduk dalam keadaan genting kan. Ini ada fakta dan saya katakan bagi mengakhiri sidang video pada petang ni. Teori, hipotesis, white paper cuba melihat daripada berbagai aspek yang mereka kata daripada kitab-kitab mereka yang lama, yang langka. Ni belum lagi saya buka kitab Dhammapada ke, Buddhism ke. Ketuhanan perlu kembali kepada cerita yang sebenar-benarnya. Dan pada sidang pada petang ni, apa yang saya dah kata ke atas tadi tu, bagi Melayu sejati dia faham. Dia faham berapa berat benda yang sedang bermain di minda dan juga tabir yang menutupi manusia dihadapkan